Assalamualaikum. Kami akan membentangkan topik garar. Ahli kumpulan adalah saya, Wan Hakimi Imran bin Wan Muhammad Ghazali, kemudian Muhammad Hafizuddin, Muhammad Hasif dan Hazri Hakim. Gharar ialah konsep penting dalam kewangan Islam dan digunakan untuk mengukur kesahihan pelaburan berisiko yang berkaitan dengan jualan pendek, perjudian, penjualan barangan atau aset yang kualitinya tidak menentu, ataupun kepada mana-mana kontrak yang tidak buat secara jelas. Gharar adalah hal yang dihindari dalam transaksi menurut prinsip ekonomi Islam. Hal ini kerana keduanya dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Oleh sebab itu, muncullah bank dan lembaga kewangan syariah untuk mencegah jual dan beli secara gharar. Jualan cedok-cedok menerusi platform TikTok yang kini menjadi ikutan peniaga dibimbangi berisiko menggalak dan meningkatkan kes penipuan dalam talian. Gharar juga dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara signifikan. Salah satu perkara yang mungkin berlaku adalah terjadinya ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan risiko bagi para pelaku ekonomi. Risiko ini juga berdampak pada harga barang dan jasa sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan dan permintaan di pasar. Jika dilihat dari aspek masyarakat, gharar dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakkeseimbangan ekonomi. Maafkan saya. Transaksi yang penuh dengan gharar dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, sehingga ketidakjelasannya juga dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa tertipu. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah mengikut perintah Allah SWT. Kita diharamkan juga untuk melakukan perbuatan ini, iaitu gharar. Ini kerana akan menimbulkan ketidakadilan dalam kita sesama manusia. Bentuk perniagaan yang mempunyai unsur garar. Jadi untuk bentuk perniagaan ini kami memilih satu jualan ataupun satu cara jualan yang pernah viral di TikTok, iaitu cedok-cedok, jualan cedok-cedok. Unsur garar yang terdapat dalam jualan cedok-cedok ini, yang pertama adalah daripada segi kualiti dan keadaan produk. Kita sebagai pembeli, kita tidak mengetahui apakah keadaan dan kualiti produk tersebut. Mungkin ada di antara produk tersebut seperti produk makanan yang telah pun tamat tarikh luputnya, tetapi tidak diketahui oleh penjual tersebut. Yang kedua adalah daripada segi harga dan pembayaran. Daripada segi harga dan pembayaran yang tidak jelas menyebabkan cara penjualan ini telah termasuk ataupun mempunyai unsur garar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kejujuran dan keadilan. Cara penjualan cedok-cedok ini sendiri menunjukkan bahawa si penjual perlu berlaku adil dan jujur dalam setiap perkara yang dia buat ketika menjalankan acara jualan tersebut. Jadi tanpa kejujuran dan keadilan, perkara tersebut dianggap sebagai salah satu unsur garar yang terdapat dalam jualan cedok-cedok. Perniagaan jual cedok-cedok di TikTok mempunyai unsur gharar kerana struktur asas jual beli itu tidak dapat dipastikan barangan diperoleh ataupun tidak. Manakala perniagaan yang halal mestilah tidak berunsur gharar dan produk yang dijual haruslah tepat dan pasti. Antara ciri-ciri perniagaan itu ialah tidak berunsur gharar adalah: yang pertama, ketelitian dalam penerangan produk. Pastikan penerangan produk atau layanan yang anda jual jelas dan tidak samar-samar. Berikan informasi yang tepat, terperinci dan lengkap agar pembeli memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang mereka beli. Yang kedua, hindari ketidakpastian yang berlebihan. Jangan menciptakan ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Dan yang ketiga, ketulusan harga dan syarat. Terangkan harga dengan jelas
serta terma dan syarat yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Itu saja daripada saya. Seterusnya, dibimbingi motif utama pelaksanaan aktiviti perniagaan ini adalah bertujuan mengaut keuntungan dengan cara mewujudkan tipu daya kepada peserta yang terlibat dengannya. Justru, larangan daripada menzalimi harta orang lain dengan cara yang salah ini dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang dosa. Padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Justru langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjauhi umat Islam dari terlibat dengan elemen haram ini dalam transaksi kewangan ialah, yang pertama, kita perlulah perjanjian yang jelas dalam setiap transaksi. Perjanjian yang jelas dan terperinci harus dibuat untuk menghindari ketidakpastian atau ghara. Aspek transaksi ini yang sering kali digunakan seperti harga barang yang diperdagangkan dan waktu penyerahan yang harus didefinisikan. Selain itu, kita haruslah ada pendidikan dan kesedaran yang terbuka bagi menghindarkan diri dalam perbuatan ghara dalam laman sosial media, kerana ia salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan kefahaman umat Islam tentang konsep ghara dan bagaimana menghindarinya dalam transaksi kewangan. Dan terakhir ialah kita mestilah pentingkan kepatuhan syariah, kerana kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah harus selalu menjadi prioritaskan utama dalam transaksi kewangan dalam negara Malaysia. Hal ini dapat menghindari diri dalam aspek ghara seperti contoh transaksi yang bersifat geospekulatif atau melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Akhir kata dari saya, dengan langkah-langkah ini dapat memelihara umat Islam menjauhi elemen ghara haram dalam transaksi kewangan dan memastikan bahawa mereka menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di Malaysia.